Pensijilan halal ada dua komponen. Satu sijil, satu halal. Halal itu benar-benar syariah. Yang disebutkan dalam hadis Nabi, al-halal bainu wal haram bainu wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antaranya benda-benda yang meragukan. Jadi masih ramai lagi pengusaha, pemohon yang memohon pensijilan halal, bukan saja yang bukan Islam, termasuk orang Islam sendiri, yang memohon dalam keadaan dia mungkin jahil, mungkin dia juga bukan jahil. Saya masih melihat ramai pengusaha-pengusaha termasuk yang melalui Islam tidak faham bahawa telur ayam ada ketikanya halal, ada ketikanya telur ayam itu jadi haram. Ada syarikat yang datang nak memohon sijil halal untuk telur ayam. Saya kata tidak, tak perlu untuk diberi sijil halal sebab telur ayam memang dah halal. Melainkan telah diproses baru timbul keperluan untuk pensijilan halal. Tak ada kerja kami Jabatan Agama ni duduk kalau ladang ayam tengok ayam telur. Lepas tu tengok oh halal telur dia. Okey. Ini satu idea yang tak cukup praktikal. Kita duduk tengok kat reban ayam tu ayam bertelur. Kita tidak buat tuan-tuan semua. Ini bukan puasa tak buat kerja tu. Tak. Kerja-kerja sekodang ni bukan kerja. Tengok ayam bertelur. No. Itu bukan approach yang kita buat. Dan kita telah persetujui di seluruh negara bahawa produk yang semula jadi tidak layak untuk pensijilan halal kalau tidak melibatkan sebarang pemprosesan. No, bagaimana pula telur ayam ni boleh jadi haram? Jangankan yang bukan Islam tak tahu, yang orang Islam sendiri minta maaf banyak tak tahu. Kami datang untuk buat pengauditan. Akhirnya kita keluarkan NCR. Kalau boleh tolonglah. Kalau tak boleh tolong, bukan NCR lagi, disqualified. Jadi ini yang timbul susah nak masjid halal walaupun orang Islam. Tapi jawapan kepadanya mudah saja. Belum layak tapi memohon. Tak berapa faham tentang hukum agama, pergilah belajar dulu. Kalau rasa baca buku boleh faham, alhamdulillah. Kalau rasa tak cukup pandai, carilah cikgu. Tapi jangan berguru dengan buku sendiri-sendiri, nanti jadi ajaran sesat. Syaitan yang mengajar gitu, susah. Jadi masih ramai yang tak tahu. Ini baru cerita bab hukum syarak. Belum cerita tentang pensijilan, tentang MS 1500, apa lagi, manual prosedur pensijilan halal Malaysia, undang-undang dan peraturan. Kalau ada gelas Carlsberg tak boleh duduk dalam dewan ini yang telah diisytiharkan halal. Ramai lagi yang masih buat seperti itu. Jadi kerja-kerja ini adalah kerja-kerja di belakang tabir yang perlu diselesaikan sebelum memohon. Kalau tanya pada orang perempuan, mudah saja. Sebelum kita memasak, bahan kena cukup. Nak masak lama tak? Sekejap je. Kalau Maggi ada depan mata kita dengan air, dengan mangkuk, dengan semua kondimennya, dalam masa 5 minit kita dah dapat satu mi segera. Tapi untuk menyediakan bahan-bahan ini, tuan-tuan perempuan yang semestinya, kadang-kadang kita dekat pasar raya pun kita pening kepala. Nak cari mi segera perasa kari, ada 3 baris, macam-macam jenama. Akhirnya kita pun tak tahu mana satu nak beli. Betul tak? Yang ini baru cuba minggu lepas. Yang ini ada free tapi tak berapa sedap. Yang ini mahal tapi biasa makan. Nak memilih bukannya satu yang senang, tapi dah ada bahan cepat. Kalau kita tak faham keperluan daripada sejak halal daripada awal, memohon, maka timbullah masalah apabila rumah dibina, foundation tidak ada, rumah akan roboh. Mungkin rumah boleh wujud, tapi akhirnya roboh. Bermasalah, retak sana, retak sini. Jadi prasyarat pensijilan halal ini ramai yang tidak faham. Tadi tidak faham tentang konsep pensijilan halal. Apa yang disebutkan sebagai sijil, apa yang disebutkan sebagai halal. Ramai yang tak faham. Saya syorkan kalau rasa berminat, pergilah cari kelas. Bergurulah dengan cikgu-cikgu yang muktabar supaya senang kita tidak dapat jalan sesat. Prasyarat pensijilan, ada yang rasa dia memohon tapi sebenarnya dia tak layak lagi untuk memohon. Kita ada terima permohonan untuk tiub yang digunakan di hospital untuk pembedahan sebagai contoh. Kita ada terima sarung tangan untuk pembedahan. Memang ada alasan yang munasabah. Permohonan-permohonan seperti ini prasyarat ini tidak layak, tapi memohon. Apatah lagi premis yang mungkin dalam proses pengubahsuaian kita diterima, datang nak audit tengok tengah renovation. Wakil syarikat siap nasihatkan, kita belum sedialah, kalau pilih ustaz datang lain kali lah. Jadi kita bermain dengan faktor masa, tuan-tuan perempuan semua. Kita dah ada lot waktu untuk kita pergi ke tempat ni. Bila kita gagal melaksanakan tugasan itu, umpama kita tunggu masa untuk tukar duit masa nak hari raya, sampai kat bank duit kurang RM100, dah kena ambil nombor queue balik 2 jam 3 jam lah jawabnya. Jadi apabila prasyarat pensijilan ni tak dipenuhi sebelum hantar permohonan, kita di pejabat kita terima permohonan yang dalam proses pengubahsuaian. Macam mana kita nak audit?
Sana pecah, sini bocor, sana kotor, tidak kemas. Ada juga isu-isu kebersihan, bukan renovation tapi isu kebersihan yang mungkin berkala ataupun mungkin tempat itu tidak sesuai lagi untuk pensijalan halal. Kita ada pengusaha orang Melayu kita, orang Islam kita yang produknya sampai ke luar negara lah, hebat. Kalau nak cari rumah orang Melayu di kampung yang halaman rumahnya penuh dengan tar, susah kan? Tapi pengusaha ni hebat sampai macam ni lah, halaman rumahnya tar. Biasa kita nampak lecak sahaja, atau paling-paling pun tanah merah. Ini dah tar, maknanya bisnes dia bagus. Sebulan 2-3 kontainer hantar ke luar negara. Tapi premis tak nak upgrade. Bila kita minta itu ni, alah ustaz, orang Melayu tak boleh tolong ke? Habis muka dan badan dah bagi dah. Sampai peringkat kita pun tak boleh nak tolong. Sebab kita nampak kereta boleh upgrade, rumah boleh renovation, tapi bengkel sama macam tu juga. Sampai kata kawan-kawan pejabat saya, tempat pembuangan sampah pun sama dengan saya. Ada seperti itu, nak memohon sijil halal dan melobi atas kapasiti ekonomi Melayu Islam lah sebagai contoh. Baik. Ada juga permohonan yang kami tolak. Banyak kita tolak permohonan kerana menggunakan nama yang pelik-pelik. Dulu saya menggunakan isu sausage daripada luar negara, namanya apa? Chorizo. Kita pun tak tahu ingat chorizo tu bunyi pun sedap, kita pun dulu kasih halal. Tengok ayam, daging semua tak ada masalah, semua ada sijil halal. Ada pengguna kita buat aduan, kalau di Spanyol chorizo ni merujuk kepada sausage dengan daging babi. Dan masuk ke surat khabar, berpeluh-peluh kawan-kawan sahabat-sahabat saya di Jakim nak jawab. Mujur bukan kita salah buat kerja, memang semua prosedur clear, tapi nama tak sesuai. Kita masih ada nama dalam permohonan ham, bacon, lagi siumai, dan nama yang sinonim dengan benda-benda yang haram. Walaupun setengah-setengahnya kita telah reda, root beer sebagai contoh. Jadi ada syarikat yang masih enggan nak tukar nama. Dia kata root beer sedap, tapi ada juga yang boleh ikut, tak apalah kita tukar kepada nama Sarsaparilla. Ada yang seperti itu, hantar permohonan. Sebab prosedur dah sebut, nama-nama yang meragukan dalam bahasa asing hendaklah diberi terjemahan dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Jadi ada produk semacam contoh Chinese tea, tea Guan Yin, literally boleh bermaksud Dewi dalam bahasa, Dewi dalam agama Buddha. Digunakan untuk mohon sijil halal. Jadi akhirnya akan timbul konflik kepada kita. Macam mana produk yang ada nama unsur-unsur ketuhanan agama lain kita berikan pengesahan halal? Sebab pengguna kita di Malaysia ni sensitif, prihatin dengan benda-benda macam ni. Walaupun tahu bacon itu adalah babi, beef bacon adalah lembu, tapi mereka tak boleh terima. Masih hantar dalam permohonan, kami tak ada pilihan, terpaksa kita tolak. Hamburger macam mana? Ya? Hamburger samalah, burger sajalah. Kalau hamburger, daging burger daripada babi. Jadi nak order burger, jangan order hamburger. Hamburger tu burger daging babi. Jadi ini benda yang kita kena lihat. Macam dulu pun kita beri pengesahan halal pada produk bak kutih. Walaupun bak kutih tu pada kita orang Melayu samalah macam sup kunjut, herba dan rempah sahaja. Tapi sebab sinonimnya bak kutih ni dengan makanan yang haram, maka akhirnya kita lihat kurang sesuai. Kita tidak berikan pengesahan halal. Masih kita terima dalam permohonan. Jadi bila hantar tak ada pilihan, kita terpaksa tolak sebab prosedur dah disebutkan. Dan menjadi tanggungjawab pemohon sebelum hantar permohonan, apa-apa yang ada dalam syarat persediaan halal mestilah tahu. Walaupun sebenarnya tak tahu, dianggap sebagai tahu. Kalau tidak, tak payah hantar permohonan. Itu antara saya ringkaskan lah. Kemudian ada juga kes yang tadi tak layak tapi memohon. Yang ini layak dan boleh memohon tapi bermasalah. Contoh, dokumen yang dihantar tak cukup. Ada produk daripada luar negara yang tak ada sijil halal. Macam mana nak memohon sijil halal? Contoh produk kosmetik, memang tak ada sijil halal. Jadi bagilah dokumen sokongan dalam tu, tapi dokumen sokongan tidak ada kena-mengena. Dan kalau ada pun mungkin tidak menyelesaikan punca ataupun sumber bahan itu sama ada halal ataupun tidak. Ada juga dokumen sokongan yang tidak berkenaan. Contoh dalam permohonan dikatakan di situ ayam beli daripada syarikat A. Memang sijil halal untuk syarikat A ada, tapi tak ada nama ayam dalam tu. Yang ada namanya adalah produk lain. Jadi macam mana kita nak mengatakan yang ayam itu daripada A memang halal? Ini masalah dokumen. Ada juga sijil halal daripada syarikat swasta yang tak diiktiraf, dia hantar dalam permohonan. Ni antara masalah dokumen. Seterusnya kita ada juga pemohon yang salah isi borang macam yang bertanya tadi tu. Memang saya akui sistem yang ada tu agak tidak mesra pengguna, sebab
Kami sendiri pun bila tengok kadang-kadang no wonder lah pemohon boleh salah isi borang, sebab kita ada 4-5 borang yang berasingan. Silap isi borang walaupun betul maklumat yang di situ, kita terpaksa reject. Sebab dia akan berkaitan dengan sijil yang dikeluarkan kemudian. Baik, juga kita ada isu tentang pemohon yang menggunakan konsultan. Di luar sana banyak konsultan. Kalau ada kat dalam, minta maaf lah, tapi saya kena cakap benda betul. Bayar RM30,000, RM40,000 tapi tak dapat siaran, akhirnya rugi. Banyak konsultan yang ada hanya boleh buat kerja-kerja sekretariat, kerja-kerja kerani. Minta CJ halal, isikan dalam komputer, lepas tu hantar. Tapi bila datang mengaudit, hancur. Declare lain, jumpa lain. Jadi berhati-hati. Ada yang tanya berapa bayar untuk mengurus CJ halal. Bayar murah je, 200, 800, 1,400. Dan selalu saya kata bayar bil astro lagi mahal. Tapi bukan isu bayar di sini, isu nak memenuhi kriteria yang ada. Baik, mohon masa sikit lagi. Tidak ada pengurusan fail yang sistematik, juga satu masalah. Ada khususnya pengusaha-pengusaha Melayu. Sebagaimana cash flow bermasalah, sebegitu jugalah filing bermasalah. Resit-resit simpan dalam laci. Bila datang, tak tahu nak jawab. Kata bos yang simpan semua. Bos bila telefon pergi mana? Pergi Medan, business trip, melangkah merancung. Jadi bermasalah di sini. Jadi mungkin itu sahaja sedikit masalah pemohon. Pada masa ini saya bentangkan pula masalah permohonan lambat sebab Jabatan Agama Islam. Ini pun dah banyak ni. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.